بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas memberi peluang untuk menyambung kitab Riyadhus Salihin. Kita dah sampai bab nombor 21 hadis dan kita tinggal hadis yang terakhir daripada bab ni, hadis nombor 187. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب العالمين. Hadis yang ke-180. Dan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda: seorang penjaga ini bendahari muslim yang bersifat amanah dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menyampaikannya dengan sempurna dan senang hati. Dia menyerahkannya kepada orang yang dia diperintah untuk memberikan kepadanya. Maka dia adalah salah seorang yang bersedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam satu riwayat, yang memberi apa yang telah disuruh kepadanya. Didhabitkan al-mutasaddiqin dengan dibariskan atas huruf al-qaf bersama baris bawah huruf an-nun yang menunjukkan kepada at-tathniyah, ini dua, dan sebaliknya atas hukum jamak, ini lebih daripada 3, dan kedua-duanya sahih. Okey, Al-Imam An-Nawawi dekat riwayat yang di sini dia nak menjelaskan kalau qaf itu huruf qaf, dia berbaris atas atau berbaris bawah. Sebab kalau dia berbaris bawah, dia akan jadi jamak, ramai orang. Tapi kalau atas, maknanya 2 orang sahaja. Dan kita percaya apa perkataan yang dia keluar daripada mulut Rasulullah, dia adalah satu hukum atau satu wahyu yang kita kena ikut. So, kalau Rasulullah dia sebutkan dia al-mutasaddiqin, maknanya ada ramai orang. Dan itu yang sesuai untuk bab yang di sini, at-ta'awun, kerjasama di antara semua orang Islam. So maknanya kalau ramai orang dan ada satu orang dia tolong mereka walaupun dia tak sedar, dia tak perasan, dia akan dapat pahala sama juga. Ya, walaupun dia tak perasan atau tak berniat. Sebab ada satu hadis yang Rasulullah bagi tahu kita, Allah Subhanahu wa taala yunzilur rahmata 'alal mu'takifina fil masjid. Kalau ada satu jemaah dekat masjid, Allah akan bagi rahmat. Okey. Dan rahmat itu dia akan dapat semua orang. Tapi malaikat tanya Allah SWT, ya Allah, inna fihim fulanan, ada seorang yang dia tunggu dekat belakang sebenarnya atau di luar. Dia sebenarnya dia tak berniat untuk duduk sama dengan mereka untuk cari ilmu atau ibadah kepada Allah SWT. Maksudnya dia duduk dekat luar, so dia tunggu satu orang yang ada di dalam. Qala walahu aidan, dia akan dapat rahmat itu sama juga. Walaupun orang yang dia dekat luar, dia tak perasan, tak ada niat, dia akan dapat. Tapi di sini kalau kita nak bagi hukum ni, kita ada satu syarat. Apa syaratnya? Sebab orang yang dia duduk dekat luar, dia ada sabar, betul? So Allah SWT bagi dia pahala atau bagi dia rahmat atau nikmat di atas ibadah yang dia membuatkan dia, yang dia sedang membuat, iaitu sabar. So dia kena ada satu amal. Kalau kepada kita kena membuatkan niat walaupun satu kali sepenuh amalan itu.
Okey, contohnya satu orang dia bekerja, setiap hari dia pergi kerja dan balik, setiap hari macam tu. Okey, kalau daripada mula-mula kerja dia sampai habis, dia tak ada walaupun satu hari, okey, macam dia kerja dekat CFS, okey, contoh ni 5 tahun. Di dalam 5 tahun itu tidak ada satu hari yang dia berniat amalan dia dekat sini untuk fisabilillah atau kerana Allah SWT. Kalau macam tu maknanya dia tak dapat. Itu at least dia ada. Okey, sama dengan pelajar yang dia belajar dekat CFS di sini. Okey, setahun. Okey, kalau ada satu hari sahaja yang daripada setahun itu kita belajar di sini kerana Allah SWT, insya-Allah Allah akan bagi untuk setahun semua. Tapi kalau mula-mula sampai terakhir, apa tujuan kamu? Dia kata okey, nak habiskan ni foundation. Kalau dah habis nak pergi ni mula degree atau untuk sertifikat atau ayah ibu suruh saya. Ramai orang yang kata macam tu. Ya. So at least kita walaupun satu hari, itu kelebihan kalau kita duduk sama dengan ulama atau sama dengan orang yang ada ilmu yang dia boleh ingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu takwa untuk semua orang. Ala wa kunu ma'as sadiqin. Orang-orang yang benar. Tapi kalau kita nak tengok, benar itu adalah satu bahagian daripada takwa. So kenapa Allah SWT dia ulang satu bahagian daripada semua bahagian-bahagian at-taqwa? So at-taqwa dia ada sabar, ada ikhlas, apa-apa, banyak benda. Tapi daripada semua benda-benda itu, Allah SWT pilih apa? As-sadiqin. Kenapa? Sebenarnya as-sadiqin itu tak penting, yang penting apa yang sebelum dia, wa kunu. Kita kena ada sama dengan orang yang benar. Itu yang wa kunu, itu yang lebih penting, bukan yang as-sadiqin. Okey, wa kunu ni yang penting. Selalu kita sama dengan mereka. Mereka akan membetulkan kita kalau ada salah. Mereka akan ingatkan kita kalau kita lupa, macam tu. Wa kunu ma'as sadiqin. Okey, bab yang seterusnya, qala babun fi an-nasihah. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala Ta'ala ikhbaran 'an Nuh sallallahu alaihi wasallam wa ansahu lakum wa 'an Hud sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasihun amin. Bab pada menyatakan an-nasihah. Bab pada menyatakan. Maksud firman Allah Ta'ala, maksudnya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang Nabi Nuh alaihissalam, maksudnya aku memberi nasihat kepadamu. Dan daripada Nabi Hud alaihissalam, maksudnya dan aku hanyalah pemberi nasihat yang benar kepadamu. Dan ada pun hadis-hadis tentang nasihat. Okey, untuk bab yang di sini yang berkait dengan nasihat atau nasihat. Okey, selalu kita ulang perkataan yang sama, nasihat. Okey, apa maksud dia? Okey, kita akan kembali ke bahasa Arab untuk memahami atau kita akan faham yang mendalam untuk perkataan ni. Perkataan ni daripada bahasa Arab dia datang daripada nasaha, nun, sad, ha. Kalau kita tengok di dalam kamus, apa makna nasaha? Maknanya safa atau safi, dia bersih atau dia suci. So maknanya masa yang kita bagi satu nasihat, okey, daripada perkataan nasaha kita mengeluarkan satu wazan iaitu nasih, atau kalau mudzakkar nasih, kalau muannath nasihah. Okey, itu ala wazni fa'ilah. Benda yang dia membuat atau kita bagi dia akan jadi nasihat. Contoh, kita nampak satu benda dekat depan kita macam dia tak jelas atau dia macam ada kotoran. Kita nak cuci, betul? Masa yang kita nak cuci itu benda yang tangible, yang kita boleh sentuh. Tapi kalau satu benda yang ma'nawi tak sentuh, apa kita akan buat? Kita akan bagi dia nasihat. Nasihat itu sebenarnya kita nak membersihkan orang yang depan kita. Okey, kita memakai apa? Tengok apa memakai. Kalau memakai tangan, kita tengok ada macam di sini ada kotoran, kita ambil daripada kawan contoh. Atau kita macam amalan dia, kita akan bagi nasihat. Macam tu. So itu asal perkataan. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, innamal mu'minuna ikhwah. Mana nasihat itu? Tak ada.
Al-Imam An-Nawawi dia nak bagi tahu kita asal ukhuwah Islamiyah adalah nasihat. Kalau kita di antara di antara kita, kalau semua orang yang di antara sini sama dengan kita tak buat nasihat, kita bukan, tak ada ukhuwah Islamiyah. So maknanya, makna yang asas, yang asal, yang paling penting adalah nasihat. Kalau kita buat macam rahmat kepada orang Islam, boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak buat yang asal. Ataupun kita tolong orang yang Islam, boleh, tak ada masalah. Tapi mana asal dia? Jangan tinggal asal. Sebab kalau kita dah membina satu bina yang besar tapi asas dia tak kuat, dia akan jatuh. So dia yang al-asas, dia yang al-asal. Macam CFS, kalau kita lemah dekat sini, nanti dekat negeri kita lemah. Kena mengkuatkan di sini. So maknanya ni yang al-asal. Aslul ukhuwatil Islamiyah an-nasihah. Tengok macam mana Imam Nawawi, dia pandai. Dia letak satu bab, tapi ayatnya macam tak ada berkaitan. Dia nak menyuruh kepada kita, carilah mana. Mana dia aslul ukhuwatil Islamiyah an-nasihah. Ayat yang kedua, Sayyidina Nuh dia bagi tahu kepada kaum dia, qala wa ansahu lakum. Mana dia cuba, itu amalan orang nabi. Semua nabi-nabi amalan mereka adalah nasihat, membersih. Membersih diri sendiri, kawan-kawan atau saudara-saudara atau orang kafir, sama juga kita akan bagi nasihat kepada mereka kerana Allah, bukan kerana dia. Yang ketiga, qala wa ana lakum nasihun amin. Sebab kalau kita nak baca di dalam Quran, itu kelebihan kalau kita baca satu buku daripada ulama. Dia akan pilih di dalam Quran ada banyak ayat yang berkait dengan nasihat. Tapi daripada semua ayat itu, Al-Imam An-Nawawi dia pilih kepada kita 3 ayat. Maknanya fikirlah, ada satu faedah dekat sana. Faedah yang pertama, asal ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ni amalan-amalan nabi-nabi, amalan mereka untuk nasihat. Yang ketiga, nasihat perlukan apa? Amanah. Qala inni lakum nasihun dan amin. Tapi kalau dia nak bagi nasihat depan semua orang, itu bukan nasihat, itu fadihat, itu khianat. Sebenarnya mana boleh. Tapi nanti mungkin kita akan rasa sombong, kita tak nak ikut dia. Mana dia akan depan semua orang? Ya. So maknanya nasihat itu dia perlukan apa? Amanah. Inni lakum nasihun dan amin. So maknanya dia ada amanah. Qala fal awwalu an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Maksud hadis yang pertama daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Baginda menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang di sini siapa yang berawi? Sayyiduna Tamim ibn Aus ad-Dari. Apa kunyah dia? Sebab orang Arab kalau nak panggil dia tak suka kalau panggil dia dengan nama. Dia suka kalau panggil dia Abu dan tengok anak yang pertama. Sayyidina Tamim bin Aus ad-Dari dia tak ada anak lelaki. Semua anak perempuan. Tapi dia yang solong boleh panggil dia akak solong. Yang pertama solong dia yang solong nama dia Ruqayyah. So mereka panggil dia Abu Ruqayyah. Tapi dekat ni kaca orang Arab macam pelik sikit. Biasanya mereka akan cari kalau yang pertama perempuan dan yang kedua lelaki, mereka akan ikut yang pertama, tak? Ikut yang kedua. Mana yang ada lelaki. Sebab lelaki dia akan sambungkan keturunan. Tapi kalau perempuan dia akan dia akan belok ke satu orang yang lain. Sebab tahu, sebab keturunan dia bin siapa dia akan ikut ayah. Sayyidina Tamim bin Aus dia mengambil satu hadis dia kata ad-dinun nasihah. Semua agama kita adalah nasihat. Maknanya kalau mana-mana kita nak buat amalan yang saleh atau amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar atau nak solat atau semua, dia perlukan untuk an-nasihat.
Semua benda di dalam Islam. Itu kelebihan apa? Kelebihan agama Islam pada semua agama-agama yang sebelum ni. Kelebihan kita adalah amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kita ummah Rasulullah, ummah Nabi Muhammad yang paling baik, khair ummah. Ukhrijat lin-nas, apa dia? Qala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kelebihan kita. Kalau nak tengok kepada ummah-ummah yang sebelum kita, macam ummah Nabi Musa, qala lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Masa yang mereka tanya kenapa mereka tak buat amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, dia kata kita nak macam bagi uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada result, kalau ada hasil atau dah membetulkan, tak membetulkan, tak kisah kepada mereka. Yang paling penting dia buat je. Kalau ada result, okey. Kalau tak ada result, tak ada masalah. Dia kenapa? So kalau dekat hari akhirat, Allah tanya mereka, mereka akan jawab, kita dah buat. Macam tu. Qalu ma'dziratan. Dia akan bagi uzur kepada Allah SWT. Tapi sebenarnya tak. Kita masa yang kita nak bagi nasihat, kita akan bagi nasihat sama dengan hati, bukan yang tidak ada ruh. Atau kita tak fikir kalau dia akan jadi atau tak jadi. Bagi kepada dia, kalau dia faham tak faham sama juga. Tak. Bukan macam tu. Kita akan niat kita untuk membetulkan benda itu. Kalau dia salah, dia letak dia di atas istiqamah atau di atas as-siratal mustaqim. Macam tu. Dan lepas tu sahabat tengok pandai. Kalau mereka kata ad-dinu nasihat, itu macam am. Okay. So mereka tanya liman, kepada siapa? Rasulullah dia bagi setiap benda. Qala lillah. Perkataan yang pertama, lillah. So macam mana kita akan bagi nasihat kepada Allah SWT? Mana boleh jumpa Allah SWT? Okay. Kita akan bagi nasihat kepada Allah SWT walaupun daripada kita yang orang daif. Kita akan bagi nasihat dengan 3 benda, iaitu jenis-jenis tauhid, anwa'ut tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau kita dah membersihkan, kita akan kembali ke makna yang pertama, nasihat. Okey, kalau kita membersih, selalu kita fokus di atas 3 jenis yang di sini. Apa benda yang dia akan kotorkan jenis tauhid yang di sini, kita akan membersihkan setiap hari. Kalau kita selalu fokus di atas 3, kita akan dapat. Yang pertama, kalau tauhidul uluhiyah, atau panggil dia tauhidul ibadah. Semua ibadah kita kerana Allah SWT, ikhlas. Setiap hari kita akan fokus. Macam mana? Nak pergi salat Jumaat untuk apa? Nak salat untuk apa? Ya. Selalu kita membersihkan. Ni tauhidul ibadah. Yang kedua, tauhidul rububiyah. Rububiyah dengan semua benda yang berkait dengan mencipta atau tadbiran Allah Subhanahu wa taala, khalq wa mulk wa tadbir, dan pemilik. Kita akan percaya atau beriman di dalam hati semua benda Allah yang pemilik. Alam yang di sini Allah yang pentadbir. Dan lagi satu, semua benda Allah yang mencipta dia. Okey, kalau selalu kita kembali kepada Allah SWT, ni buku sebenarnya Allah yang mencipta, font ni Allah yang mencipta, semua itu sebenarnya tauhid rububiyah. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Semua nama-nama Allah SWT kita macam buat menta'zim kepada nama-nama Allah SWT. Dan boleh dan ada satu benda yang ramai orang dia tak buat. Apa dia? Kita memakai nama-nama Allah SWT di dalam doa kita. Ya Rahman, irhamni. Contoh. So masa yang kita doa kepada Allah SWT memakai nama dia, itu yang paling penting. Okey, walillahil asmaul husna, apa? Fad'uhu, doalah memakai nama-nama Allah. Itu sebenarnya nasihat kepada Allah SWT. Dan kalau kita tak buat nasihat kepada Allah SWT, Allah akan marah. Dan kalau Allah marah, bukan macam manusia, beza. Ya. Qala lillahi wa li kitab, ini yang kedua. Buku Allah SWT, itu Al-Quran. Macam mana kita akan bagi nasihat? Datang ke ambil nasihat, mana boleh. Nasihat ni apa yang Allah suruh kita di dalam buku itu, kita ikut. Apa yang Allah menghalangkan, jangan buat.
Itu dia. Apa yang ada di dalam kita cuba, kita cuba buat apa yang di dalam buku. Sama juga kita akan macam mana kita akan respect atau kita rasa menghormati kepada kertas yang di atas dia kalamullah. Sebab Allah SWT bagi tahu kita, qala wa may yu'azzim sya'airallah, syiar-syiar Islam, sesiapa yang mentazimkan, fa innaha min taqwal qulub, itu satu alamat yang takwa di dalam hati. Kalau mushaf depan kita, jangan letak kaki menunjuk kepada Quran. Kalau mushaf ada, jangan letak satu buku yang biasa, walaupun buku agama, letak dia di atas Quran. Contoh, ramai orang dia kata, lah, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Tapi mana yang lebih baik, mana yang afdal, mana yang at-taqwa, ta'zim kepada Allah SWT. Semua syiar Al-Quran, kita percaya yang kertas itu adalah makhluk, huruf-huruf itu adalah makhluk. Tapi yang makna atau yang bercakap mendahulu iaitu Allah SWT dan kalamullah, bukan makhluk. Kita percaya macam tu. Itu macam buku sahaja. Itu yang terakhir sekali kita, kalau dah ni Al-Quran dia jadi macam buku kuning, kita nak bakar, boleh bakar, tak ada masalah. Sebab yang penting itu adalah makhluk, bukan khalik. Tapi kalau kita buat ta'zim kepada dia, itu mana yang penting. Lagi satu contoh. Kita ada satu kertas yang ada nama Allah di dalam dia. Macam mana kita akan buat? Lebih baik kalau kita bakar. Tapi kalau kita tak mampu, at least kita pergi ke mana yang ada perkataan Allah dan kita boleh koyak kedua bahagian. So satu bahagian dan Allah, so jadi tak ada makna. Kita boleh buat macam tu. Kalau amalan itu dan kita percaya ni adalah mentazim kepada nama Allah SWT, dapat pahala. Ya, atau kita nak buka macam kertas-kertas mushaf. Ramai orang yang contoh, dia buka. Tak, buka. Dia macam hati-hatilah. Itu maksudnya. Wali kitabihi wali rasuli, kepada Rasulullah. Apa dia? Yang pertama percaya dengan Allah, dengan Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah diri sendiri Allah suruh dia atau Allah minta daripada dia jadi saksi di atas diri sendiri, ialah dia Rasulullah. Faham tak? Kalau kita tengok beberapa hadis, Rasulullah dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia Rasulullah sebutkan dia macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi kadang-kadang Rasulullah dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. So maknanya walaupun Rasulullah dia kena jadi saksi di atas diri sendiri, ialah dia Rasulullah. Ya, itu satu benda yang kita tak faham sebab kita bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi Rasul dia faham. Itu qala wa rasulihi wa li a'immatil muslimin. A'immatul muslimin di sini dua jenis. Yang pertama, ketua atau prime minister atau presiden. Boleh yang kita panggil mereka waliul amr. Itu imam. Dan jenis yang kedua, semua ulama yang mereka berkait dengan agama. Syekh atau ustaz atau tu guru atau apa yang berkait dengan agama. Kita akan bagi nasihat kepada mereka. Sebab ya kita nak menghormati kepada orang yang tahu yang berkait dengan agama, ya betul. Tapi dalam masa yang sama mereka macam manusia, mungkin mereka akan bersalah, mereka mungkin lupa, mungkin dia tak tahu. So masa yang kita datang dan bagi nasihat kepada mereka, sebenarnya mungkin kita akan rasa macam ya Allah, macam mana kita akan tapi itu penting. Kalau ada satu orang datang kepada ustaz dan dia bagi tahu dia suka sebenarnya yang ada ikhlas di dalam hatinya, di dalam dada dia tak rasa apa-apa, kita bagi nasihat, alhamdulillah. So itu kalau kita nampak beberapa syekh-syekh kita atau ustaz-ustaz kita, dia pergi ke satu halakan dan dia duduk macam anak murid, dia nak dapat satu nasihat daripada orang yang lain. Sebab yang dia keluar daripada mulut kita, sedang yang kita depan ramai orang lain, pada kalau kita dengar macam orang yang lain, itu beza. So kita boleh bagi nasihat, tak apa. Kalau kita nampak satu salah,
kita nampak satu saat dia makan dengan tangan kiri. Bagi tahu dia, Ustaz, ada dalil Ustaz, contoh. Atau tak apa, kita akan bagi tahu dia. Ramai orang, Ustaz, saya duduk dengan mereka. Dia ambil ni bekas dengan kiri dan dia bersandar dengan kanan. Salah. Kena kanan yang memakai yang asal. Okey, bukan yang bersandar sahaja. Bersandar dengan kiri. Dia tak nak kotorkan. Dia tak nak jadi bekas itu kotor. Tak apa. Ini ada yang akan cuci. Ya. So, kadang-kadang kita diperlukan. So, dua jenis. Ala wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Itu orang-orang yang awam. Orang-orang yang biasa. Okey, kita akan bagi nasihat. Kalau kenal, tak kenal, dia akan marah, tak marah, dia akan rasa terasa hati, tak, tinggal semua benda itu. Ya, culture penting sebenarnya. Tapi mana yang lebih penting? Agama ke atau culture? Kita akan ikut agama. Ya. Nah. Okey, hadis yang seterusnya qala an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه. Maksud hadis yang kedua daripada Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya membai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, membayar zakat dan menasihati setiap muslim. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, hadis yang terakhir majlis kita hari ini qala Sayyiduna Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Sayyiduna Jabir, semua hadis-hadis dia adalah confirm, tidak ada nasikh atau mansukh. Kenapa? Sebab dia masuk Islam dekat tahun yang terakhir daripada risalah Rasulullah. Maknanya tahun 13 Hijrah dia masuk Islam. Umur dia di dalam Islam kurang pada setahun. Sayyiduna Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Okey, masa yang dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah bagi tahu dia, iqamis salah. Iqamis salah, mendirikan, dan di sini ada makna kenapa mendirikan. Okey, yang kedua ita'iz zakah. Ita bukan i'ta, ada beza, nanti kita akan explain. Qala nushil mugli, bagi nasihat kepada semua orang Islam. Masa yang dia membai'ah kepada Rasulullah selepas 30 tahun, dia ada jumpa, dia diperlukan untuk duit. Dan dia diperlukan untuk jual kuda dia. Masa yang dia pergi, dia diperlukan untuk beli, dia nak beli satu kuda. Dia pergi dan dia tengok ada satu kuda yang dia rasa okey, dia nak beli. Dia kata, ni nak jual berapa? Orang yang penjual itu dia kata, ni dengan 10,000 dinar. 10,000 bagi saya, ambil ini. Dan Sayyidina Jarir tengok dari depan, belakang, kanan, kiri, tengok kaki dia, kepala dia, gigi dia semua. Dia kata, bi'ta bi'20, nak jual dengan 20,000. Dia kata, ya, saya minta 10 sahaja, 10,000. Kalau nak bagi 20, baik. Dia tengok kembali, dia kata, qala bi'ta bi'30, nak jual dengan 30,000. Dia kata, ya. Qala bi'ta bi 40, 40,000. Dia tambah yang double, 6 double. Terakhir sekali dia bagi dia 60,000. Dia kata, kamu tak tahu apa makna kuda yang di sini. Dia bagi dia 60,000 dan dia nak pergi. Dia tangkap dia. Dia kata, man ant? Qala ana Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Siapa nama kamu? Dan dia kata, kenapa buat macam tu? Qala pun Rasulullah dah wafat. Tapi dia istiqamah. Apa yang dia dah bagi, dia checking tangan dengan Rasulullah, dia sambung. Itu wan nushhi li kulli muslim. So kalau Sayyidina Jabir, Sayyidina Jarir, dia tak fokus di atas hadis itu, atau dia tak istiqamah di atas apa yang Rasulullah suruh dia, mungkin hadis ini tak sampai kepada kita daripada Sayyidina Jarir, mungkin daripada sahabat yang lain. Tapi sampai sekarang kita kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu adalah doa. Okey, kita minta ridha daripada Allah SWT di atas Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Okey, kita akan berhenti di sini insya-Allah dan sambung insya-Allah minggu depan hari Jumaat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.